Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah dan syabas pada semua cikgu yang dah ada. Maaf ganggu waktu petang cikgu-cikgu 2 taklimat ni, dan terima kasih banyak-banyak bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Melaka dan Jawatankuasa SOC Poster Digital kerana cikgu sudi nak daftarkan diri dan dengar taklimat petang ni. Jadi taklimat petang ni akan direkodkan dan insya-Allah pihak unit Koku JPN Melaka akan masukkan ke dalam Google Site yang STEM Online Challenge tu. Jadi kita akan mulakan dalam masa sekejap lagi. Saya nak rekod dulu. Jadi kita mula. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertandingan poster grafik STEM Online Challenge ni dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita menerima semuanya daripada Kementerian Pelajaran daripada pihak kebangsaan lah. Okey. Jadi sebelum kita mula dengan apa itu poster pertandingan ni semua, kita kena tahu dululah dari segi definisi untuk poster digital ni. Saya yakin dan amat pastilah kalau poster tu kita semua maklum apa itu poster, iaitu gabungan grafik dan perkataan kan, wording. Biasalah kita tengok macam poster-poster filem yang kita punya saya punya layout depan ni pun kira macam poster jugalah. Ada image, lepas tu ada tulisan yang jelas menyatakan tentang apa isu nak dibentangkan tu. Jadi poster tu insya-Allah tak ada masalah. Semua orang boleh buat. Jadi bila masuk tentang poster digital, yang ini ada sedikit salah faham lah. Ada ramai juga yang bagi SMS, WhatsApp, ada pun yang dah hantar dia punya penyertaan bila poster digital, kalau digital tu dari segi istilahnya mestilah dibina menggunakan apa-apa peranti ataupun apa-apa software. Seterusnya ianya boleh juga dipapar selepas siap tu, dipaparkan gunakan apa-apa peranti ataupun apa-apa software. Jadi secara mudah ni cikgu, poster digital ni mesti dibina menggunakan sama ada komputer, laptop ataupun gunakan apa-apa tools lain lah, guna tablet ke pun boleh. Okay. Jadi kalau ada anak murid kita yang lukis gambar atas kertas, poster atas kertas, walaupun cantik macam mana pun, bila dia snap je gambar dan hantar, itu kita tak terima lah. Sebabnya apa hasil dia tu ialah jauh menyimpang daripada poster digital tu sendiri. Yang kita mahukan ialah poster yang dibina menggunakan alatan ICT. Itu saja. Jadi poster digital ni dia ada banyak jenis. Kalau kita tengok dekat luar tu ada banyak jenis. Tapi kalau tuan-tuan hantar format nanti dalam bentuk JPEG, PNG atau PDF. Jadi kalau poster digital secara internationalnya lah, secara umumnya, globalnya orang tahu ada 3 jenis. Pertama, statik. Dia seumpama poster yang tradisional tu, yang melukis tu, cuma ubah medium aja kepada bentuk yang ICT lah. Lagi satu ialah dynamic. Dynamic pula ada 2 bahagian. Satu yang macam ala-ala macam Harry Potter. Harry Potter maksudnya sebahagian maklumat statik, ada satu portion dalam tu yang bergerak-gerak. Itu dynamic. Ataupun macam movie Inception tu. Ada banyak panel dalam poster tu dan semuanya boleh pengguna tekan-tekan. Semuanya dynamic, semuanya boleh bergerak-gerak. Jadi untuk pertandingan kali ni, tahun ni, pihak penganjur, pengelola mahukan poster digital yang statik. Maksudnya poster tradisional tu cuma mediumnya menggunakan ICT. Itu saja. Okay. Jadi
Satu lagi, ada beberapa student dengan cikgu yang tanya, ada pun hantar contoh. Jadi kita kena faham poster dengan infografik tu berbeza lah. Okay. Kalau terlampau banyak fakta dalam satu poster, itu bukan lagi poster kiranya. Itu dah boleh kira macam infografik. Contohnya langkah-langkah menjaga alam sekitar. Semua senarai langkah-langkah. Itu dikira sebagai infografik. Dah masuk kategori lain. Okay. Jadi kita fokus pada poster saja. InsyaAllah kalau cikgu, guru pembimbing Google je, InsyaAllah boleh jumpa banyak contoh-contoh poster. Okay, habis untuk poster. Lepas tu, pertandingan poster digital ni khas untuk sekolah rendah sahaja. Walaupun untuk taklimat hari ni, ada beberapa sekolah menengah yang daftar untuk dengan taklimat, tapi tak boleh diterima lah sebabnya ini memang khas untuk sekolah rendah sahaja. Ada juga sekolah menengah yang dah hantar penyertaan pun kita tak terima sebabnya ini pertandingan untuk sekolah rendah sahaja. Ada cuma cikgu faham lah. Boleh beritahu kawan-kawan. Okey, habis tentang itu, seterusnya kita nak tengok tentang tarikh-tarikh penting. Untuk pertandingan ni lah. Jadi kita dah buka pendaftaran untuk taklimat daripada 7 hari bulan Mei hari tu. Sepatutnya sampai 28 Mei saja. Tapi unit Koku, Cikgu Zaki dah beri kebenaran untuk lanjutkan sehingga 13 Jun, sehingga semalam. Jadi hari ni kita merupakan kira kluster pertama lah untuk bagi taklimat 14 hari bulan 6. Okey. Projek kena hantar pada 20 hari bulan 8 paling lambat. Tapi apa nak buat kalau anak murid cikgu dah siapkan awal, boleh je hantar. Terus, tak ada masalah. Kita terima. Cumanya satu sekolah, cuma kita terima 3 saja. Okey. Jadi pada 30 bulan 8 tu, daripada 21 hari bulan 8 sehinggalah 29 bulan 8, pihak jawatankuasa akan susun cikgu punya murid-murid ni punya penyertaan untuk diserahkan kepada hakim-hakim. Ini semua secara online ni cikgu. InsyaAllah pada 29 hari bulan 9, kalau tak ada apa-apa masalah, cikgu boleh cek keputusan melalui laman web yang kita sediakan tu lah. Okey. Jadi selesai bab itu. Seterusnya. Okey. Bagi pertandingan poster digital sekolah rendah ni, SOC, STEM Online Challenge, pastikan hanya sekolah rendah sahaja. Kita takkan terima sekolah menengah pun je. Sekolah rendah sahaja. Okey, walaupun cantik macam mana pun sekolah menengah buat, kita terima sekolah rendah sahaja. Seterusnya tahap 2, iaitu murid-murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Walaupun murid tahun 1, 2, 3 kita mungkin lebih berbakat, tapi untuk pertandingan ni pihak kementerian dah tetapkan murid tahap 2 sahaja, tahun 4, 5 dan 6. Untuk pertandingan ni ialah secara individu. Okey. Individu. Hadiah yang disediakan individu, sijil yang disediakan pun individu. Okey. Seterusnya, untuk setiap sekolah hanya 3 penyertaan sahaja. Kita terima 3 saja. Ini kira banyak daripada kategori-kategori yang lain. Kategori lain cuma benarkan 1 penyertaan dari setiap sekolah. Jadi untuk kategori ni saya mohon kita boleh bagi 3. Sebab saya tahu dekat sekolah-sekolah ramai murid-murid yang berbakat. Murid-murid dengan cikgu-cikgu yang berbakat dan bersemangat. Jadi kita benarkan 3 sahaja dari setiap sekolah. Apa jadi kalau sekolah cikgu ramai murid yang nak masuk? Jadi kita pihak jawatankuasa mohon pada cikgu-cikgu untuk buat selection ataupun buat pertandingan di peringkat sekolah supaya dapatkan yang terbaik sahaja dari sekolah-sekolah cikgu. Dan kita pula daripada
pihak jawatankuasa dan unit core curriculum JPN Melaka mahukan penyertaan yang terbaik untuk kekebangsaan. Jadi harapnya kita semua dapat bekerjasama untuk cari yang terbaik daripada sekolah-sekolah, daripada anak-anak murid cikgu. Okay. Kita tak mahu kerja yang separuh siap yang anak murid kita hantar. Kita harapkan yang terbaik. Itu kita perlukan buat taklimat ni dan mohon dia sebaik semua cikgu-cikgu. Okey, seterusnya penyertaan nanti bila tarikh tutup 20/8 mesti melalui guru pembimbing. Murid kita harap tak ada cikgu atau murid yang hantar penyertaannya sendiri. Okay. Pertama, kita tak mahu lambakan penyertaan. Bila tak ada saringan dari peringkat sekolah, kalaulah saya doa-doa tak adalah na'udzubillah. Kalau cikgu bagi link aja, okey, semua orang boleh hantar. Jadi kita takut. Kita ambil 3 yang teratas saja yang hantar. Takut yang baik dari sekolah cikgu yang bawah-bawah tu. Kita tak ambil yang bawah tu. Kita ambil yang atas saja. Jadi rugi. Murid rugi, sekolah pun rugi, kita jabatan pun rugi. Kita tak mahu. Seterusnya kita tak mahu budak cuma hantar penyertaan untuk dapat CJ saja. Kita tak mahu. Kita mahukan yang bersungguh-sungguh. Penyertaan yang bersungguh-sungguh. Macam kes yang lukis gambar atas kertas dalam buku tulis, lepas tu snap dan hantar tu kita tak terima. Ini kisah benar ni ada yang hantar tadi. Kita dah terima. Jadi tak boleh terima lah, kita terpaksa reject. Jadi mungkin dalam mesyuarat bersama pengelola nanti kita kata mungkin tak bagi sijil kot agaknya kalau macam gitu. Sebab jauh sangat daripada menyimpang daripada apa yang kita nak lah. Jadi kita harapkan guru-guru dekat sekolah bantu kita untuk yang terbaik ni. Okey. Itu syarat utama lah. Sejahtera Encik, sorry ganggu Encik, saya ada satu soalan. Yang ni hanya 3 penyertaan daripada setiap sekolah kan? Tapi kalau terdiri daripada guru pembimbing yang berbeza boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dari sekolah 3 sahaja. Okay, thank you. Okay. Guru pembimbing lebih tak ada masalah. Tapi penyertaan 3 sahaja. Okay. Bukan ada 3 guru ni 3 budak satu sekolah 3 sahaja. Okay. Lebih tak boleh. Okay. Jadi kita akan pergi yang seterusnya, iaitu tentang macam mana bentuk karya yang kita nakkan. Okay. Pertamanya, perisian yang cikgu nak gunakan bebas. Sekarang yang popularnya banyak cikgu-cikgu guna Canva. Cikgu boleh juga guna PowerPoint. Ada yang boleh guna Illustrator ataupun yang guna Paint, guna Word, ataupun banyak lagi apps-apps dalam phone yang murid boleh guna. Kita pun tak tahu, tapi murid boleh guna. Ataupun cikgu pun expert boleh guna. Tak ada masalah. Perisiannya bebas. Terpulanglah pada cikgu nak guna apa. Okay. Atau nak lukis pun boleh. Tapi gunakan tab kan, lukis, nak drawing pun boleh. Gunalah apa-apa software pun, kita galakkan. Okay. Seterusnya, size. Bila cikgu setting dalam nak banner poster nanti, pastikan dia size A4. Size A4. Kemungkinan besar size A4 ni mungkinlah di peringkat kementerian nanti para finalis mungkin pihak kementerian akan printkan kot kan, yang last nanti. Jadi kita mohon semua saiz A4 sahaja. Kalau lebih, mungkin kita bincang dengan pengelola, mungkin disqualified lah, sebabnya lebih saiz. Saiz A4 sahaja. Orientasi dia bebas. Cikgu boleh buat melintang, menegak, boleh. Tak ada masalah. Cuma saiz je kita mohon. Jangan bagi saiz lain-lain lah, A3 lah, A5 lah. Okay. Format yang kita terima, yang ni bukan kita tetapkan. Ini pihak pengelola yang tetapkan.
sama ada PNG, JPEG ataupun PDF. Okay. Jadi kalau JPEG ni boleh, ramai je yang guna hantar JPEG. Saiz dia lebih kecil kan. Kalau kita budak-budak nak hantar pun kecil saiz dia. Cumanya mungkin ada kualiti dia ada turun sikit lah daripada dia design tu, bila dia save mungkin ada beberapa color ke yang hilang sikit. Jadi yang terbaiknya kalau saya boleh sarankan kepada cikgu, sama ada PNG ataupun PDF lah. Sebab dua ni kalau ikutkan maklumat yang saya dapat, dia ialah lossless file format. Maksudnya kalau kita save tu kemungkinan besar tak lari, warna gambar dia tak lari. Warna sama, contohnya warna lah yang menjadi tu, dan dia punya sharp tu JPEG bila dia compress yang paling low tu nanti mungkin akan jadi bintik-bintik kan. Seterusnya karya murid-murid kita. Okey, Cikgu Rizal dia tanya, ada file size limit tak? Jadi untuk makluman cikgu, tak ada limit berapa besar file cikgu tu. Okey. Jadi rasanya kalau buat dalam PDF, boleh je. Saya dah buatkan pihak unit JPM Melaka pun dah mohon, tak apa, benarkan dia anak murid kita buat besar mana pun size file tu. Size file tapi size poster tak A4. Size file tak ada masalah. Sebabnya saya faham Cikgu Rizal tu, mungkin dia ada banyak orang kata grafik nabuh dalam tu. Lagi banyak grafik mungkin lagi besar. Lagi sharp gambar tu, lagi besar file dia. Jadi untuk makluman cikgu semua tak ada masalah. Kita terima. Setakat ni selagi boleh penuh Google Drive tu kita terima. Tak ada masalah. Okey. Jadi seterusnya mesti asli. Asli ni maksudnya bukanlah kita ambil daripada mana template dari mana-mana tempat. Okey. Ada makluman daripada Cikgu Anita tanya, boleh tak kalau kita gunakan apa-apa gambar? Boleh. Kreativiti tu terpulang pada anak murid kita dengan cikgu. Terpulang. Buat poster ni bukan semestinya melukis saja. Kalau kita gunakan apa-apa image yang ada dekat dalam handphone, boleh, tak ada masalah. Dia ambil gambar sendiri, lepas tu dia buatkan wording-wording kat tepi dia pun kita boleh terima. Lagi bagus. So asli, gambar yang dia ambil sendiri. Okey. Bukan gambar yang dia ambil daripada Google Image lah. Okey, itu kita boleh check. Okey. Seterusnya bukan gambar-gambar ataupun template yang diambil daripada laman web yang sedia ada. Contohnya macam Freepik atau tempat-tempat yang ada banyak sediakan format untuk Illustrator, Photoshop kan. Jadi kita harapkan aslilah. Ada cikgu tanya tentang macam mana nak setting size A4 tu. Okey. Lain software, lain cikgu cara dia. Okey. Okey, ada orang tanya tadi. Sekejap. Jadi memang Cikgu Belinda tanya macam nak tahu size A4 kalau dalam apps tu. Itu saya pun tak dapat jawab cikgu. Sebab banyak sangat, ada rasanya beribu-ribu jenis apps. Jadi semuanya berbeza-beza. Jadi murid dengan cikgu kena buat research sendirilah macam mana tu. Walaupun saya tahu juga pasal poster digital, tapi pelbagai software tu saya tak tahu cikgu. Cikgu kena buat research sendiri dengan anak murid. Macam nak setting size dia A4. Okey. Jadi habis bab syarat tentang karya tu. Okey. Kita akan move on seterusnya tentang tema pula.
untuk tahun ni pihak pengelola dah keluarkan 5 tema. Okay. Ada tema yang hampir-hampir berkaitan. Okay. Tapi macam sama tapi tak serupa. Okay. Pertamanya yang kekal sihat, kekal bahagia. Okay. Ini kalau kita faham lebih kurang untuk kesihatan lah. Okay. Contohnya macam bersenam, makan makanan yang sihat, tentang kebersihan atau penyakit. Okay. Nanti yang terbaik kalau cikgu boleh buat research nanti yang sustainable development goals pun ada banyak jenis contoh tentang kesihatan. Kesihatan mental boleh, kesihatan fizikal boleh, itu semua jenis sihat, kekal bahagia. Bukan setakat itu saja, kerukunan rumah tangga ke, mana tahu anak murid kita kan. Okay. Pilihan bahasa. Okay. Kita cuma terima bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris saja. Ada cikgu Marliana tanya, bahasa apa yang boleh diterima? Kita cuma terima bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja. Okey. Jadi seterusnya, sayangi alam sekitar. Okey, untuk sayangi alam sekitar, ini tentang global lah. Kalau boleh isunya lokal, tapi bersangkut paut dengan isu global. Contohnya macam mengurangkan penggunaan plastik. Itu lokal kat tempat kita, tapi dia bersangkut paut dengan isu global. Atau yang 2-3 tahun lepas mengurangkan carbon footprint. Okey, boleh juga. Alam sekitar ni, pencemaran, itu semua boleh alam sekitar. Okey. Seterusnya tentang amalan hijau, selamatkan bumi. Okey. Ini ialah amalan. Kalau amalan ni dari segi istilahnya, kefahaman kita semua ialah tentang peribadi, personal anak murid itulah dengan kita lah. Apa yang kita buat untuk selamatkan bumi. Contohnya amalan 3R ataupun composting. Okay. Sebelum saya terlupa, hari ni saya dibantu oleh Puan Anita, Cikgu Anita, dan tadi kita ada Cikgu Zaki pun ada. Terima kasih Cikgu Zaki daripada JPN Melaka. Okey, jadi amalan kita lah, contohnya tadi tu amalan 3R lah. Okay. Ataupun composting, ini famous dalam 2-3 tahun ni tentang composting. Amalan yang kita buat hari-hari. Okey, seterusnya katakan tidak kepada plastik. Okey, ini besarlah impact ni cikgu Ni kena lebih spesifik lah. Jadi 3 tajuk ni, tajuk 2, 3 dengan 4 hampir sama tapi tak serupa Yang nombor 4 ni lebih spesifik, iaitu plastik. Kalau cikgu okey, ni cikgu Zaharizal Zakaria tanya, kalau kita copy paste image dari Google dikira asli ke tidak? Jadi kalau secara jawab terusnya tentulah tak original cikgu. Tak asli lah kalau ambil image dari Google tu, memang tak asli. Dan nanti banyak bersangkut paut dengan dia punya copyright sebagainya. Bahaya cikgu Okey. Bila masuk pertandingan macam gini yang akan dinilai atau akan dipamerkan membawa nama baik Kementerian Pendidikan, kita sebaik-baiknya elakkan yang ada copyright. Cikgu, bahaya kat kita. Nanti tak apa pasal kita kena saman pula. Okey. Jadi dalam 2-3 tahun ni kita digemparkanlah dengan kesan global mikroplastik. Itu contoh baiklah kalau cikgu nak buat, kalau boleh buat. Dalam tahun lepas National Geographic dah keluarkan satu poster pasal mikroplastik ada contoh poster tu, cikgu boleh tengoklah. Okey. Nombor 5 ni spesies terancam. Jangan biarkan ianya pupus. Okey. Ini senang saja kita nak faham. Cumanya kalau dari segi lokal ni susah sikitlah kita. Kita cuma yang pupus harimau Melaya je dengan badak Sumatera kan. Okey. Kalau boleh biarlah ambil binatang yang lokal yang dekat dengan anak murid kita. Okey.
Okey, hari Cikgu Nur Rashidah tanya ada had warna tak pada setiap poster? Tak ada had warna cikgu, bebas. Yang kita perlukan ialah kreativiti anak-anak murid kita ni. Had warna tak ada masalah. Kalau lebih daripada 7 warna pun tak ada masalah cikgu. Okey. Habis selesai tentang temanya, harap semua dah boleh faham tema tu. Okey. Seterusnya kita akan pergi pula pada pemarkahan pula. Okey, dari segi pemarkahan ni, pertama cikgu jangan risau. Saya pun cikgu. Jadi kita pun biasa masuk bertanding macam-macam. Pertamanya kita, kalau saya cikgu mesti bimbang. Adakah jawatan kuasa ni akan adil bagi markah pada anak murid kita kan? Anak murid kita dengan kita pun bersungguh-sungguh buat. Jadi saya dengan bantuan AJK, jawatan kuasa, Cikgu Anita dan Cikgu Hazlina dan juga Encik Zaki dari jabatan, kita pilih orang yang layak untuk jadi juri cikgu. Pertamanya, juri utama kita ialah pensyarah kanan bahagian grafik dan multimedia dari IPTA, daripada universiti sekitar kita lah dalam Melaka. Cadangnya nak ambil daripada luar, tapi sebab dah PKP tak boleh, kita ambil dalam Melaka cikgu pensyarah kanan. Jadi cikgu jangan risau. Dia akan jadi ketua lah, lead untuk kemarkahan marking nanti. Seterusnya kita ambil 3, dia mungkin orang kata, mungkin orang luar tak berapa faham tentang murid dan dia punya level kan. Jadi kita ambil 3 juri daripada kalangan kita. JU untuk seni visual peringkat negeri dan kebangsaan. Namanya kita rahsiakan lah. Okey. Jadi cikgu jangan risau. Saya tak terlibat langsung dengan penjurian ni. Cikgu jangan risau. Kita bagi pada orang yang layak. Okey. Jadi ada 2 bahagian dalam marking ni, pemarkahan ni. Pertama ialah persembahan dan reka bentuk. Jadi cikgu tanya pasal keaslian kan. Keaslian ada markah cikgu, persembahan reka bentuk ni membawa markah 60%. Keaslian ni penting. Keaslian ni maksudnya ialah design dia dengan visual yang digunakan tu tak pernah dilihat oleh mana-mana. Itu mudah. Kalau kita pakai Google Lens, kita snap gambar poster cikgu, tak jumpa dekat Google Image. Tak pernah lihat. Ataupun kemungkinan ya, Cikgu Najidah jangan risau, kita akan kongsikan recording ni, kita kongsi PowerPoint ni pun kita kongsikan. Okey, kita dah pilih juri yang betul-betul expert ni, dia mesti akan tahulah kalau kita ambil template dari mana-mana. Jadi bukan dekat juri, kalau kita kawan-kawan kita pun akan tahu, oh ambil dekat free pick Kalau boleh, biarlah budak tu atau cikgu design yang asli lah. Image dia, kalau image lah ambil gambar. Kalau cikgu buat grafik, lukisan atau pakai shapes dan sebagainya tu biar yang asli lah. Okay. Design dia tu asli. Mereka letak tulisan dia, pastikan tepat lah. Okay. Seterusnya tentang creativity. Okay. Ada yang raise hand tadi, tak sengaja. Okay, Cikgu Rati kata, poster 1 muka surat saja kan? Ya betul. Poster 1 muka surat saja. Dia tak ada banyak helai. Sebab untuk tahun ni Cikgu Rati, pihak kementerian, pihak pengelola cuma bagi poster statik. Kalau tahun depan tak tahu lagi. Mungkin ada yang dynamic, itu boleh banyak-banyak page lah. Tapi ini poster statik, 1 page saja. Okey. Seterusnya ialah tentang kreativiti. Okey. Murid-murid dengan cikgu boleh guna pelbagai teknik. Komposisi gambar, reka letak, itu boleh pakai. Okey. Yang pentingnya ialah apa sahaja yang letakkan dalam poster tu mesti berjaya menyampaikan maksudnya. Okay. Jadi kalau kita buat tentang plastik tapi tak ada gambar plastik, ataupun macam tak kena kan. Okay. Jadi
kena menyampaikan maksudnya. Okay. Lepas tu tentang persembahan dia. Okay. Semua benda yang kita masukkan tu mesti menonjolkan mesej. Maksud dia tu dengan berkesan. Sampai. Sekali tengok je dah tahu dah. Okey, ini tentang spesies terancam, badak Sumatera. Okey. Oh, ini tentang sayangi alam sekitar. Kita tahu terus. Tak payah. Dia tak memerlukan penonton tu untuk memikir pula agaknya apalah poster ni berkenaan tentang apa, tak tahu. Okey, Cikgu Hairunizah tanya tentang copy paste image tak asli tadi. Okey. Makanan-makanan sihat ni cikgu, yalah, ada banyak jenis gambar dekat Google Image tu. Tak semua gambar tu percuma cikgu. Ada gambar yang ada copyright, itu sangat bahayalah. Seterusnya cikgu, kita nakkan budak ni kalau boleh usaha sendiri. Kalau gambar makanan sihat, apa tak dia kalau dia je buat atau mak dia masak tu, dia ambil je gambar. Ada banyak jenis. Cikgu boleh. Kita tak mahulah ambil gambar dekat yang ni. Ni dia jadi isu international cikgu Bila ambil gambar dan copy paste dari Google ni, bukan setakat dari kita ni, semua isu international dah. Orang kata macam plagiat. Jadi kita mahukan yang betul-betul asli. Kalau kita Google tak jumpa image tu. Contohnya saya kata, saya Google poster plastik, keluar sama cikgu punya gambar. Jadi tak asli lah tu. Jadi kita boleh berbincang untuk disqualifiedkan penyertaan tu. Sebab tak original. Okey. Jadi kekemasan dan kebersihan. Ni tahu dah. Mungkin maksudnya sampai, gambarnya ada, tapi semua serba tak kena. Tulisan besar kecil, mereka letak tempat tu tak kemas. Masa dia macam, bahasa mudahnya macam semak. Dia penuh. Tak nampak. Susah nak sampaikan maksud dia. Jadi biarlah kemas, bersih. Kalau kita potong image, grafik tu pastikan bersih, tepi-tepi dia tak ada. Kosong. Kemas. Okey, habis tentang persembahan dan reka bentuk tu, mahal cikgu 60%. 60%. Pastikan asli cikgu. Asli. InsyaAllah boleh. Anak murid kita boleh, kita pun boleh. Cari gambar. Kalau nak gunakan foto lah, cari gambar. Ambil je gambar. Hampir 70%, 60% anak murid kita semua ada handphone guide. Okey. Kalau anak murid tak mampu nak ni, kita boleh bantulah. Cikgu, guru pembimbing yang bantu. Itu sebab kita perlukan guru pembimbing. Kalau anak murid yang buat sendiri, tentu dia akan Google je gambar-gambar tu. Okey. Seterusnya tentang tema pula. Okey. Ketepatan tema ni, tema 40%. 40%. Pertamanya, 20% ialah idea yang bila kata tadi, tengok aja terus tahu apa tema dia. Sampai maksud. Tengok je sampai maksud. Seterusnya tentang kejelasan poster ni, dari segi istilahnya ialah bila tengok, kita tak perlu telefon cikgu ataupun anak murid untuk tanya, awak buat ini macam mana ya? Ini tentang apa sebenarnya? Kita tak ada sesi pembentangan. Jadi kita tak mahu macam itu. Harapnya jelas, terang dan jelas. Terus boleh nampak apakah maksud-maksudnya. Ada yang tanya tentang clip art. Clip art pun sama cikgu. Clip art pun yang dah sedia ada, orang dah buat kan. Jadi kita cubalah buat yang original. Nak mulakan tu memang susah. Tapi kalau kita buat masanya lama, insyaAllah boleh. Cikgu. Okey. Ini ialah dia punya QR code dan link untuk hantar penyertaan cikgu. Kita dah mula dah terima penyertaan.
Tapi saya faham kenapa unit Koku perlukan bagi taklimat pada semua orang sebabnya rupanya ada juga yang mungkin terlepas pandang daripada guideline yang dipaparkan dalam helpdesk dan Google Site tu. Jadi kita perlukan taklimat hari ni. Jadi kalau cikgu sudah siap, boleh hantar terus, tak ada masalah. Kalau cikgu dah yakin, dah pasti, hantar terus. Okay. Semua cikgu yang hadir hari ini atau yang mendengar rekod rakaman yang kita kongsikan hari ini, saya mohon sangat-sangat setiap sekolah hantar 3 sahaja. Saya bagi tahu, kalau hantar lebih dari 3, kita cuma akan terima 3 yang teratas sahaja, yang terawal. Walaupun yang bawah tu cantik, boleh jadi juara, kita akan terima yang 3 teratas, terawal hantar saja. Jadi saya mohon cikgu-cikgu semua pastikan berbincang dengan kawan-kawan, dengan anak murid 3 sahaja. Kalau ada lebih penyertaan dan cikgu rasa, saya pun kalau anak murid kita datang kat kita, tolonglah cikgu. Saya pun nak hantar juga. Saya sarankan pihak JPN pun dah cadangkan pihak sekolah adakan pertandingan di peringkat sekolah. Boleh buat sijil. Boleh daftarkan dalam PAJSK, pertandingan peringkat sekolah. Okey. Yang paling penting cikgu, urustia jawatankuasa hanya akan berurusan dengan guru pembimbing sahaja. Itu sebab kita perlukan nombor telefon cikgu. Kita seboleh-bolehnya mengelakkan untuk berhubung dengan murid terus. Sebab kita tak kenal anak murid cikgu. Mungkin ada beberapa isu yang kita rasa, oh, dia kalau tambah sikit, mungkin kalau juri kata mungkin dia ada potensi yang besar, edit sikit ke apa ke kan. Mana kita tahu kita nak call ataupun sebelum kita nak reject cikgu nak disqualifiedkan penyertaan, mungkin kita ada timbang rasa nak telefon. Kita akan telefon anak murid terus. Kita akan telefon cikgu lah. Jadi cikgu akan consult dengan anak murid cikgu. Okey, cikgu Chang tanya, ada sekolah lain tak sempat untuk buat pendaftaran pertandingan? Okey, untuk STEM online challenge cikgu, hari ni yang cikgu daftar ni bukan daftar untuk pertandingan cikgu. Ni daftar untuk taklimat saja. Yang QR code yang saya bagi ni dengan link yang saya tu, itu ialah untuk penghantaran penyertaan. Lain. Ni untuk taklimat saja. Dia tak ada borang pendaftaran penyertaan, tak ada. Hantar penyertaan saja terus. Itu sebab kita perlukan cikgu-cikgu pastikan, tolong kita. Kita dah bagi banyak peluang, ruang, lebih daripada orang lain, 3 penyertaan cikgu. Jadi cikgu tolong kita untuk pastikan 3 penyertaan terbaik dari sekolah cikgu. Jadi kalau cikgu ada apa-apa isu, cikgu boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab hari ini. Kalau tak boleh jawab, cikgu Zaki ada dari pihak JPN Melaka ada. Ataupun saya dah jawab, cikgu Anita pun ada, boleh bantu. Ada apa soalan? Ada berapa soalan cikgu? Okey. Jadi kalau ada apa-apa isu, cikgu boleh, nombor telefon saya pun ada dah dikongsikan dalam Google Site SOC, poster digital atau poster grafik. Cikgu boleh je WhatsApp saya. Saya tak akan balas on the dot cikgu kadang-kadang tak tengok pun. Lepas habis kelas baru tengok. Okey. Ada contoh poster digital ni. Saya apa-apa pertandingan pun cikgu, saya mengelak lah nak tengok contoh yang dah ada. Sebab satunya sebab kita akan terpengaruh. Okey, jadi saya tak adalah contoh untuk poster grafik tu.
Jadi kalau kita tengok kita punya muka depan presentation ni, PowerPoint ni, ini lebih kurang macam poster lah, poster digital. Cikgu tercapai maksudnya poster digital. Bila mana cikgu tengok tulisan jelas dan besar. Nampak? Oh, tentulah ini poster digital. Okay. Lepas tu grafik dia menyokong wording yang terdapat pada pada poster tu. Dan kalau kita tengok hiasan kat tepi dia, semua tu ialah berkaitan dengan software Illustrator ataupun Photoshop yang berkaitan untuk buat poster. Okay. Jadi boleh. Ini contoh terbaik. Kalau contoh betul ikut tema, cikgu boleh Google saja terus. Itu tak ada masalah. Contoh saja cikgu jangan ambil bulat-bulat. Okey. Ada kata tentang video. Okey, cikgu Nafisah tanya. Jadi kita, kalau cikgu nak simpan, tak ada masalah. Jadi kita di pihak jawatan kuasa tak perlukan video, penghasilan poster atau gambar-gambar daripada anak murid kita lah, ada dengan cikgu. Yang kita perlukan setakat ini, pihak pengelola perlukan cumanya hasil karya murid itu sahaja. Okey, cikgu Rashida tanya, boleh tak masukkan identiti sekolah? Itu terpulang pada kreativiti cikgu. Tapi kita rasa tak masukkan pun tak apalah, cikgu tak wajib. Dalam syarat besar pun tak ada suruh masukkan logo sekolah semua, tak ada. Jadi kalau cikgu nak masukkan, terpulang pada cikgu. Terpulang pada kreativiti cikgu dan anak murid. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita tunggu kalau kita ada bagi nak tanya apa-apa. Okay, saya cuba slide sekejap. Tengok kalau ada kawan-kawan kita bagi soalan. Kata ada tak grup Telegram? Okey. Untuk SOC poster digital, kita tak ada buat grup berasingan daripada grup Trust Helpdesk tu. Saya faham. Sebab kita semua pun cikgu, kita dah ada banyak sangat grup Telegram dengan WhatsApp dekat dan sekolah kita punya apa semua dengan murid dalam kelas kita. Saya tak pasti dengan mewujudkan satu lagi grup Telegram dengan WhatsApp tu dapat membantu cikgu dan saya untuk menguruskan dengan lebih baik. Jadi baiklah cuma kita gunakan yang Trust sahaja. Kalau cikgu ada isu tertentu, nak kepastian, cikgu boleh je WhatsApp saya terus. Tak ada masalah, saya terima. Ataupun nak lebih panjang lebar, cikgu boleh email pun boleh. Tak ada masalah. Email saya ada pada semua cikgu kan. Cikgu email. Nak telefon pun boleh, saya terima. Tanya. Okey. Jadi cikgu Rashid, okey, saya kongsikan semula walaupun dah ada, okey. Nama saya ni Cikgu Hanif. Sorry. Okey. Okey. Cikgu so saya bagi nombor telefon saya cikgu. Kalau cikgu ada apa-apa nak tanya yang lebih detail. Kita terima, jangan risau. Kita sama-sama kawan-kawan. Jadi ada lagi soalan, kita tunggu lagi 2-3 minit. Kalau kawan-kawan nak tanya. Sebab kita je sama-sama cikgu. Jadi kita pun perlukan yang terbaik daripada cikgu-cikgu juga. Jadi saya scroll lagi ke atas kalau ada soalan yang terlepas. Okey, saya ulang semua tadi. Ada Teacher Anita tanya, Cikgu Anita ada kata tentang static, dynamic, ala-ala Harry Potter. Okey.
Statik dia macam poster tradisional, cuma ubah medium saja. Dynamic ada dua jenis. Satu dia macam Harry Potter. Kalau tuan-tuan tengok cerita Harry Potter, dalam surat khabar Harry Potter, cerita Harry Potter tu, artikelnya statik tapi ada video kat tengah-tengah yang bergerak-gerak. Satu lagi ala-ala Inception, itu macam movie siapa yang berlakon tu kan, Hero Titanic tu. Okay. Inception. Jadi semua bergerak, semua boleh diklik-klik. Itu complicated lah. Tahun ni kita cuma terima yang statik saja. Okay, guru pembimbing dapat serta tak? Ikut kefahaman saya masa mesyuarat pengelola, insya-Allah cikgu akan dapat E-sijil dari SPL KPM, insya-Allah. Tapi nanti saya akan dapatkan kepastian daripada unit core curriculum. Rasanya dapat. Sebab hari tu yang masuk pertandingan video pun dapat, guru pembimbing dapat sijil kan. Jadi insya-Allah cikgu dapat sijil dalam penglibatan cikgu dalam SPL KPM. E-sijil. Anak muda kita pun akan dapat E-sijil. Kecuali yang menang lah. Okay. Jadi kita tunggu lagi. Style huruf. Okay. Cikgu saya tanya, style huruf boleh guna lebih dari satu style sahaja ke? Okay. Pertamanya, ikutkan pengalaman cikgu. Jangan buat, saya pun ada menuntut sikit lah buat poster ni. Jangan banyak sangat jenis font. Kalau cikgu perhatikan, sekarang ni kalau cikgu tengok poster-poster movie international atau poster-poster dari luar negara, dia seboleh-bolehnya atau syarikat-syarikat yang multinational, seboleh-bolehnya akan gunakan teori minimalis yang paling sikit dan jelas, terang dan jelas. Jadi paling banyak cikgu, ni daripada kursus saya hadiri tahun lepas, paling banyak 2 jenis font sajalah. Itu kalau dari segi yang kita belajar secara profesionalnya, 2 font saja atau satu font yang sama tapi berbeza size. Jadi kalau banyak jangan jenis font, dia akan jadi ada orang kata menarik tapi mungkin dia mengganggu, kurang kekemasan tu. Okey. Cikgu Hazwan tanya, pendaftaran peserta, okey cikgu. Kita tak ada satu lagi borang untuk pendaftaran peserta. Kita hanya satu lagi borang untuk penghantaran penyertaan saja. Jadi masa hantar penyertaan tu dah kira terus untuk pendaftaran murid. Okey, cikgu Syahidah tanya, perlukah masukkan, tak perlu cikgu, jangan masukkan nama murid ke, tak perlu pun. Jadi kalau dalam poster ni tak ada masukkan benda gitu, dia terus sampai ke maksudnya sahaja. Nama murid ni ada masalah sikit kalau masukkan dalam ni kan kita nak menjaga hak asasi anak-anak kita ni. Nama ni kira satu identiti yang bahaya lah jadi kita tak nak. Cikgu daftarkan nama nanti masa hantar borang penyertaan tu. Itu saja. Jangan masukkan dalam poster. Ataupun kita nakkan kerahsiaan kepada pihak juri. Kita tak mau juri tahu. Oh, ni dari sekolah ni. Oh, ni anak buah saya. Sudahlah. Kita tak mau macam itu. Seboleh-bolehnya janganlah bubuh nama anak murid kita. Okay. Kita nak elakkan macam itulah. Okay. Jadi, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak tutup. Okey. Okey. Jadi saya minta maaf ni, rupanya saya dah tersalah ni cikgu dalam yang
slide saya bagi ni, saya tulis 28 Ogos. Tapi sebenarnya tarikh deadline kita ialah pada 20 Ogos cikgu Saya mohon maaf banyak-banyak. Dia terlepas pandang juga. Kita ikut yang mula-mula atas ni, tarikh penting. 20 Ogos. Itu tarikh last lah kita hantar. Cikgu Okey. 20 Ogos. Bagi saya masa untuk itu pula. Okay, 20 Ogos. Sorry cikgu. 20 Ogos Okey. Jadi sebelum saya hantar ke Google Site nanti saya akan betulkan dulu. 20 Ogos. Okey. Jadi kalau cikgu kata betul ke cikgu Hanif ni kata poster digital macam itu. Jadi cikgu boleh rujuk sendiri dekat laman ni cikgu apa dia itu digital poster. Mana tahu kan nanti kalau sekiranya anak murid kita query kan atau parent yang query betul ke cikgu poster macam gini kalau ambil gambar tak kira ke sebab still guna handphone memang guna handphone tapi dari segi istilah sebenarnya macam itulah cikgu pembinaannya tu mesti menggunakan alatan ICT. Jadi rasa tak ada apa lagi dah, kita rumuskan sahaja cikgu. Jadi sehingga daripada bermula sekarang sehingga 20 Ogos kita harap cikgu dengan anak murid berjayalah menghasilkan poster yang terbaik. Okey. Cikgu saya tanya macam nak join site tu. Okey. Nanti saya akan okey sekejap cikgu Saya carikan link untuk cikgu join dengan okey. Okey, sekejap cikgu. Okey, cikgu Rozana, kita cuma terima poster statik saja. Memang tak terima yang dynamic. Setakat ni memang statik saja. Okey. Yang ni site. Okey. Okey, seterusnya saya kongsikan pautan untuk kita punya Telegram helpdesk. Cikgu semua boleh join. Kalau ada beberapa isu boleh terus hantar dekat situ sebab nanti bukan setakat saya yang boleh komen, pihak jabatan pun boleh komen. Cik Zaki, kalau saya tak dapat jawab mungkin rakan-rakan pengurusi teknik boleh bantu saya untuk jawabkan juga dengan cikgu lain. Kita samalah bantu sesama kita. Okey, jadi ada apa lagi cikgu? Last punya 1 minit terakhir sebelum kita tutup taklimat ni. Cikgu Hanif. Ya saya, Cikgu Zaki. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua Alright, terima kasihlah pada Cik Hanif atas taklimat yang diberikan. Hopefully semua jelas dan clear lah berkenaan dengan syarat pertandingan dan juga apa yang diperlukan dalam kita punya poster. Okey, dan suka juga saya ingatkan dalam borang penghantaran projek yang cikgu akan gunakan nanti, kita akan letakkan satu ruang untuk sumber. Okey, masuk sumber kat sini. Contoh cikgu ada rujuk daripada mana-mana laman web, contoh poster ataupun gambar ada ambil daripada mana-mana resource, tolong nyatakan kat situ lah. So kami nampaklah kejujuran peserta-peserta yang menghantar dalam pertandingan poster digital untuk tahun ini. Okey, yang pernah masuk tahun lepas kita masih guna yang sama, tak ada beza. Cuma tahun ni tema tu kalau tengok dia bertambah lah compare tahun lepas. Tema kita fokus kepada COVID saja. Jadi tahun ni kita tak nak buat COVID lagi lah. Asyik COVID tiap tahun je bila nak berhenti kan. So yang tahun ni kita ubah sikit tema dia, kita pelbagaikan lah. Dan akhir kata terima kasih sekali kepada Cikgu Hanif dan juga dia punya pasukan daripada SK Yasin. Tahniah. Dan insyaAllah saya menunggu-nunggulah
hasil akhir daripada kita punya murid-murid ni, sebab saya percaya mereka ni semua hebat-hebat. Alright, so sekiranya perlukan pertanyaan atau ada sebarang maklumat yang masih tak clear, boleh rujuk Encik Hanif ataupun rujuk saya. Okey, Cikgu Hanif, terima kasih banyak. Sama Cikgu Zaki. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zaki daripada unit Koku JPM Melaka. Jadi saya tak ada lagi soalan-soalan daripada kawan-kawan. Jadi setakat itu sahaja taklimat kita petang ni, dan saya doakan semua rakan-rakan dengan anak-anak murid berjaya, berusaha bersungguh-sungguh, dan insyaAllah kita akan dapatkan hasil yang terbaik. Saya dari pihak jawatankuasa akan cuba bagi yang terbaik lah pada anak-anak murid kita. Okey, kita akan buat yang terbaik untuk jabatan dan untuk anak murid kita. Okay, sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi nanti. Semoga berjaya cikgu, semoga berjaya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.